A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Apa khabar para penonton sekalian? Harap semua dalam keadaan sehat-sehat sejahtera. Pagi ni nampak segar bukan main lagi untuk bersama dengan kita pada hari ini. Dah lama, tak berapa lama lagi kita nak menyambut tahun baru. Nampak persediaan dengan beg baru adik-adik tu kan. Dengan kasut baru. Mak-mak pun langsir baru juga. Dah masuk tahun baru, periuk pun baru kat belakang tu kan. Tapi tak ada masalah, yang mana kita nak membina satu azam yang baru supaya bila masuk saja tahun baru, kita nak dengan satu semangat yang baru dapat memberikan satu motivasi yang baru, positif dalam kehidupan kita. Jadi pada hari ini kita nak bicarakan satu topik yang cukup menarik, iaitu berkaitan dengan reset azam bagi mukmin. Azam saya tahu ni sama seperti tahun lepas. Boleh ke macam tu? Bagi mengupas topik kita pada hari ini, kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz bersama dengan kita pada hari ini. Dan insyaAllah Ustaz, kita nak, orang kata, apa pula lah azam kita tahun hadapan ni, nak memasuki 1/1/2024 ni. Apa pula lah azam kita ni kan? Pastinya setiap orang yang berada bersama dengan kita pada hari ini ada azamnya tersendiri. Ada yang azam nak rumah baru, ada yang nak naik jawatan, ada yang nak beli kereta baru, macam-macam azam kita. Jadi kepada para penonton sekalian, anda sedang menyaksikan Tanyalah Ustaz, perbincangan topik reset azam bagi mukmin, dan anda juga boleh menonton siaran hari ini secara HD di www.tonton.com.my. Baik, kepada para penonton sekalian, anda sediakan buku anda dengan pen anda, sebab hari ini banyak poin-poin penting yang kita boleh jadikan azam untuk tahun ini. Jadi para penonton, anda dah bersedia ke belum? Baiklah, kalau anda bersedia, jom kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz dengan topik perbincangan reset azam bagi mukmin. Fadhal Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Yang saya hormati Fadhil Ustaz Iman, rahmati tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan penonton Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan untuk pertemuan pada Sayyidul Ayyam, ini penghujung bagi sekalian, penghulu bagi sekalian hari dan penghujung Jumaat bagi 2023, dan insya-Allah tak akan jumpa dah Jumaat yang sama pada 2023. Betul. Tuan-tuan tunggu, tak ada dah. Yang adalah 2024 dah lepas ni. Baik tuan-tuan rahmati Allah, bila sebut tentang tahun baru ni, saya yakin semua ada satu checklist yang tersendiri yang sedang kita atur ataupun yang telah kita atur kan. Dan saya yakin dalam kebanyakan azam tahun baru ni, yang paling jumhur dalam kalangan manusia, sepakat dalam kalangan manusia adalah nak turun berat badan Ustaz. Yang ni paling tak relax lah kan. Walaupun 1 gram pun tak turun, tapi dia tersiasa termaktub dalam checklist dalam kita punya azam tahun baru. Tapi itu bukan yang tahun lepas punya. Dia setiap tahun Ustaz. Tahun lepas. InsyaAllah dia setiap tahun ada. Cuma insyaAllah kita nak tengok apa makna tentang azam dan apa bagi seorang mukmin itu, apa benda yang kita boleh jadikan azam ini bukan hanya semata-mata satu bentuk ambitious yang kita nak dapatkan, ataupun what to do, what to get, what to success yang kita nak dalam hidup, tapi kita nak jadikan dia sebagai jambatan ibadah dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin, yang kita nak dalam inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dalam kehidupan ini adalah ibadah. Maka azam itu juga termasuk dalam ibadah yang besar dalam konteks agama, dan insyaAllah kita akan kupas secara panjang lebar, insyaAllah mudah-mudahan memberikan kebaikan bersama untuk pertemuan kita pada pagi ini, insyaAllah. Baik Ustaz, kita faham tentang reset azam, tapi sebelum kita nak pergi jauh Ustaz, azam ni apa dia Ustaz? Kita nak tahu azam ni apa dia, dan azam ni adakah sejak tahun baru je ke kita nak kena reset, ataupun waktu mana yang sepatutnya kita nak reset kita punya azam ni. Tapi sebelum tu Ustaz, sahabat kita ni dah tak sabar-sabar dah nak tanya soalan ni. Mungkin kita boleh gabungkan sekali dengan soalan saya tadi, iaitu kita bersama dengan Sirna. Apakah maksud yang terkandung dalam perkataan azam, dan bagaimana memasang azam mengikut ajaran Islam? Adakah kejayaan suatu azam itu bergantung kepada hubungan kita dengan Allah, iaitu hablum minallah, dan hubungan sesama manusia? Fadhal Ustaz. Baik, terima kasih pada soalan pertama sebagai pembuka gelanggang kita pada pagi ini, berkaitan pada Kak Sirna kita, berkaitan pertama, apakah maksud
azam dalam konteks Islam itu sendiri. Yang pertama, azam kalau kita dalam kamus Al-Arabi dan beberapa kitab yang lainnya menyebut tentang azam ni merujuk kepada kekuatan dan kehendak ataupun tekad seseorang itu dalam nak melakukan sesuatu atau dia berkeinginan satu, kan? Dan dia bukan hanya semata-mata meletakkan sebagai niat nak buat ataupun nak benda tu, tapi dia ada committed. Azam ni dia mesti ada committed. Ini dia disertakan dengan usaha, disertakan dengan semua keperluan untuk nak mencapai benda tu, maka dia masukkan dalam sebahagian daripada azam dia. Itu yang dimaksudkan dengan azam. Dan disebutkan juga dalam bab azam ni, kenapa perlukan yang pertama, kata kunci dia adalah kehendak yang kuat dan tekad. Yang kedua, kata kunci yang kena ada dalam bab azam ni adalah bersungguh-sungguh ataupun committed. Dan yang ketiga barulah setelah mana kita dah tadi nak buat dan buat, dan yang ketiga kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jal dalam apa yang kita azamkan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran dalam suratul Al-Imran ayat 159, kata Allah mafhumnya, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, membulatkan azam kita ni, maka bertawakallah kepada Allah, sandarkan apa jua dari segi outcome ataupun consequences, kesan yang akan kita terima, sama ada kemenangan atau kegagalan, sama ada kejayaan ataupun mungkin Allah menangguh sekejap kejayaan kita, maka sandarkan sepenuhnya kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kata apa? Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal ini, orang yang serah kepada Allah setelah mana dia usaha. Tapi jangan tak usaha apa duk kira nak tawakal. Tu orang panggil hilang akal. Mana? Kurang akal. Sebab tak buat apa-apa, tiba-tiba nak kepada berhajat kepada sesuatu, dia mencari daripada adat. Soalan kedua, adakah kejayaan satu azam itu bergantung kepada hubungan hablum minallah wa hablum minan nas? Baik. Yang pertama, inilah ayat yang Allah sebut dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 36. Dan dalam surah Al-Imran ayat 112 cerita tentang hablum minan nas sahaja. Tapi dalam ayat yang konteks berkaitan hablum minallah, hablum minan nas ini disebut dalam surah An-Nisa ayat 36. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang Allah nak didik kita? Yang pertama, dalam kehidupan kita ini tuan-tuan, Allah nak untuk kita ini didik dalam setiap keharusan yang kita buat ini, dalam setiap azam yang kita nak buat ni, mestilah dia disandarkan kepada perkara yang bawa kepada manfaat dan kebaikan. Jangan azam nak kepada benda-benda yang tak senonoh, benda-benda yang bawa kepada maksiat, maka itu bukan satu bentuk azam yang bawa kepada kebaikan kepada umat manusia. Bagaimana disebutkan juga kenapa perlu dijaga di antara dua hubungan, antara hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Dalam bab ni pernah seorang sahabat Nabi SAW namanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma pernah ditegur oleh Rasulullah. Sebabkan dia ini dalam hidupnya, dia hanya semata-mata dengan ibadah. Siangnya baca Quran, malamnya solat malam. Dia tak keluar rumah, tak buat apa-apa. Hanya hidupnya dengan ibadah. Sehinggalah Nabi berjumpa dengan Abdullah bin Amr bin As, menegur untuk dia memberikan peruntukan masa 1/3 dengan ibadat, 1/3 dengan untuk diri sendiri. Rehat, makan, tidur, kencing, berak. Dan 1/3 lagi adalah untuk masyarakat. Yani untuk keluarga, untuk kawan-kawan, untuk hak-hak komuniti. Maka barulah dibetulkan. Maksudnya apa? Ibadat ni kita dengan Allah, kan? Sosial kita dengan masyarakat, kan? Contohnya kita pergi sembahyang subuh berjemaah, ya, kita dapat hablu minallah dan dapat juga hablu minan nas. Kan ni Tok Imam pun tak kenal. Orang main tanya dia, Tok Imam ni siapa dia? Oh, tak tahu, hidup kan mampu mati dah kawan tu, kan? Dia pun tak tahu Tok Imam siapa dia. Kan tanya ketua kampung pun tak tahu, sebab apa? Tidak ada masyarakat dalam kehidupannya. Dan kalau kita tengok juga bagaimana Allah SWT sebut pada pengakhiran ayat 36 ini, pada ayat habdunallahu hablum nas ini, Allah kata innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah kata apa? Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong dan takabur. Natijah kepada apa jua azam yang kita set ni tuan-tuan, jangan jadikan dia sebagai batu loncatan untuk menjadikan kita jauh daripada rahmat Allah. Kerana Allah sangat membenci golongan orang yang sebegini. Kerana makhluk yang pertama melakukan maksiat ini adalah siapa dia? Iblis laknatullah. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Pada ayat 34, 35 adalah pada suratul Baqarah juzuk yang pertama.
Maka Allah dah bagi, dah pesanan bagi kita, okey, membulatkan tekad, jaga hubungan dengan manusia, jaga hubungan dengan Allah. Tapi di end of the day, benda yang paling utama, jangan kita sombong, jangan takabur dengan Allah ketika mana Allah memberikan kejayaan atau Allah menangguhkan kejayaan. Hari ni bukan hanya kejayaan orang boleh jadi sombong, kegagalan pun orang boleh jadi sombong. Oh, gagal. Saya pernah baru ni saya tengok, dia kata, "Han tengok aku tak ada SPM pun boleh berjaya." Tengok. Dengan gagal, tak padan dengan tak apa nak cerdik tu. Kan SPM ni bukanlah susah tak mana sangat. Kan saya rasa kalau kita go with the flow tu insya-Allah lulus. Tapi dia gagal, tapi dia bangga dengan kegagalan. Hak tak apa nak cerdik tadi. Kan? Lainlah kalau gagal ke Oxford ke, gagal dekat mungkin universiti yang kita tahu dari segi untuk nak lulus dia tu payah. Ini kat sekolah pun patut dia bangga dengan kegagalan tadi. Oh, dia jadi perangai orang lah ni. Kan? Saya tak mahu masuk universiti sebab apa? Sebab ramai je orang tak masuk universiti boleh berjaya. Cuba cek data berapa ramai orang yang berjaya masuk universiti dengan tak berjaya. Kalau hak masuk pun ada yang gagal, apatah lagi yang tak masuk, dari segi kadar kebarangkaliannya mungkin lebih tinggi. Maka sebab tu back to back, jangan sombong dengan Allah, jangan takabur. Kan? Jadilah dari resmi padi kan, lagi banyak lagi menunduk. Kan? Jangan lagi diberikan pengaruh, diberikan kuasa, diberikan harta. Kan? Dulu follower adalah 40 orang. Kan? Buat satu post ada 2 like, satu dia like sendiri. Kan? Satu bini dia like, tu adalah 2 like kan. Tak ada lah apa sangat. Oh lah dah ada berapa? 2 juta follower, 1 juta follower. Oh debel dia. Kan? Sombong, orang tegak melenting dia, marah. Kan? Orang tegak dia, contoh ada satu isu. Kan? Bab mendedahkan aurat atau apa-apa. Marah dia. Maka dalam bab ni saya rasa teguran Allah ni jelas. Dalam bab azam, jangan sampai untuk kita ini jauh dengan Allah dan jauh dengan manusia. Kerana dua ini adalah konteks yang perlu kita doakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Nak kejayaan dunia dan kita nak juga kejayaan akhirat. Wallahu a'lam. Itu yang perlu kita amalkan. Kalau tawaf tu pun kita baca doa tu kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baik para penonton sekalian, kita ada sediakan satu VT menarik untuk anda semua. Jom kita saksikan. لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Bunda, nanti kalau Bunda ada masa lapang, boleh tak ajar saya surah Al-Mu'minun? Mestilah boleh. InsyaAllah. Bagus ayat tu. Nanti Bunda tuliskan. Elok kalau Dinda amalkan selalu ayat tu. Ya?
anak perjanjian syaitan 2. Inilah satu babak yang kita rasa kita perlu reset azam kita. Masuk je tahun baru, kita kena memperbanyakkan membaca Al-Quran. Sebagai apa? Al-Quran ini sebagai pelindung dalam kehidupan kita. Yang menariknya Ustaz, tadi dia menyebutkan di antaranya adalah surah Al-Mu'minun ayat 115 hingga ayat 118 untuk kita melindungi diri kita daripada gangguan dan sebagainya Ustaz. Jadi kepada anda semua mesti suspend kan, macam tak pernah tengok je cerita ni, relax dulu, belum lagi 4 Januari nanti jom sama-sama kita tonton filem ini. Baik Ustaz, kita rasa bahawa dalam kehidupan kita di tahun yang baru ni Ustaz, banyak benda yang kita nak buat ni sampai kita tak tahu nak susun ni, nak masuk dekat almari mana ni, ni nak pergi kat mana ni bila nak buat dan sebagainya kan. Jadi sahabat kita ni Sal Rasid Cikci, dia nak tanya satu soalan yang menarik ni Ustaz, iaitu apakah perbezaan azam di antara orang-orang mukmin dan orang-orang sekular? Rasulullah SAW ada bersabda, sesungguhnya orang yang paling berjaya ialah orang yang hari ini lebih baik daripada semalam, dan orang yang gagal adalah orang yang hari ini lebih teruk daripada semalam. Manakala orang yang terpedaya adalah orang yang hari ini adalah sama dengan hari semalam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mohon kupasan daripada Ustaz. Baik, terima kasih pada Puan Sarasid Cici. Dua soalan. Yang pertama berkaitan apakah perbezaan azam di antara orang mukmin dan juga orang sekular lah, ataupun orang kafir sendiri, orang kufur. Maka yang pertama, jelas kita tahu makna dari segi azam itu adalah pertama kita niat pada perkara yang bermanfaat, benda-benda yang baik kan. Boleh dah azam pada benda yang haram, maka hukumnya haram kan. Azam dia tahu ni aku nak minum arak, maka haram, itu dah jelas haram dan dosa besar. Maka bila sebut tentang manfaat, dia mesti juga bersabit dengan bila sebut committed, dia datang dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Itu Allah ajarkan kita. Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Imam Baihaqi, kata Nabi SAW, Allah sangat menyukai kepada orang-orang yang dalam melakukan sesuatu ini dia itqan. Apa makna itqan ni? Bersungguh-sungguh. Dia bukan hanya nak buat sekadar melepaskan batuk di tangga, bukan asal boleh kan, orang tak asal boleh dia, bukan. Dia mesti buat dalam keadaan yang bersungguh-sungguh. Dan setelah mana adanya dua daripada tadi kan, mempunyai clear vision, benda yang bermanfaat, dan juga buat dah sungguh-sungguh, maka diserahkan sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jal untuk menentukan berjaya ataupun tidak. Ada orang yang mungkin dia buat hari ni tak berjaya, esok mungkin, lusa mungkin, tulat mungkin. Kalau tak berjaya di dunia pun, sekurang-kurangnya ada dalil yang kita boleh bawa untuk bertemu dengan Allah daripada usaha kita untuk buat kan. Itu yang pertama. Kalau dari segi orang yang kufur ataupun orang yang sekular ni pula, yang tidak memegang dengan apa yang diajarkan oleh Islam, maka dalam setiap perbuatan dia ni, dia menyangka bahawa the power of mind, dia kata kan. Dia ada satu teori yang dia bawa, teori-teori yang cukup bahaya. Dia bawa dengan dipanggil ras ni. Dia kata apa yang kita set ni kita pasti akan dapat, sedangkan pasti adalah hak milik Allah. Kita ni hanya boleh usaha. Yang menentukan kepastian itu adalah milik Allah. Uncertainty ni adalah manusia. Uncertainty apa? Ketidakpastian itu kita. Yang pasti Allah. Kenapa kita nak mengambil tugas Allah untuk nak memastikan satu benda yang bukan dalam kawalan kita? Maka sebab itulah yang Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut, Allah cerita dalam surah Al-Qasas, menceritakan tentang bagaimana sifat Qarun itu, bila mana Allah memberikan dia kejayaan yang dulu dia minta kepada Nabi Musa untuk doa pada dia untuk jadi kaya. Bila dah jadi kekayaan, maka didatangkan, dia kata apa? Aku dapat kekayaan ni daripada hasil usaha aku saja. Ni cukup bahaya fahaman ni kan. Sebab tu dalam setiap kejayaan yang Allah bagi kepada kita, letakkan sandarannya adalah milik Allah. Kita hanya diberikan kejayaan yang sementara saja. Ada orang ustaz, dia niaga tak tahu mana pun, tapi elemen viral berlaku, viral. Yang baru ni kita tengok Khairul Amin kan, dia pergi makan di Cendui tu kedai kan, habis beratus-ratus orang, sampai sehari beratus-ratus bekas habis kan. Hanya elemen Allah datangkan, padahal dari segi Cendui tu kat mana pun ada. Orang pergi makan pun rasa macam biasa je, tapi sebabkan Allah takdirkan ada seorang hamba Allah yang datang, dia ni pempengaruh yang ada follower, orang yang ada akhlak yang baik, maka Allah bagi rezeki melalui orang lain. Ada orang yang datang rezekinya melalui binatang.
Ada seorang influencer ni, kalau di Langkawi tu dia suka bagi makan anjing, adik Faiz. Kan, dia suka beletak, dia beletak kan. Dia bagi makan anjing. Hari-hari bagi makan anjing, kucing. Maka Allah naikkan dia dengan sebab memberi makan kepada binatang. Kalau di Brazil dan di India, dua negara ni ada dua tokoh yang sangat besar dalam negara mereka yang diberikan anugerah tertinggi dalam negara di India, kerana dia ni tugas dia tanam pokok. Hari-hari hidup dia ni masuklah hutan ni dia akan tanam pokok. Maka diberikan dia sebagai bapa kepada pokok-pokok di India. Maksudnya Allah boleh mengangkat manusia ni dengan pelbagai jalan dan pelbagai cara. Pagi kemarin saya sembahyang subuh di masjid Sayyidina Umar Al-Khattab di Bukit Damansara. Dalam kempen kita geng subuh macam Jumaat. Yang jadi bilalnya Ustaz, orang OKU. Saya ya Allah kagumlah Ustaz, dia datang itu kan, tangan belah ni dengan kaki dia tak sempurna, tapi dia azan, maka Allah mengangkat martabat dengan jalan yang macam tu. Maka orang mukmin ni apa? Setiap daripada azam dan benda yang dia buat ni, kejayaan adalah sandarannya kepada Allah, berbeza dengan yang sekula. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan yang dikatakan hadis riwayat Imam Bukhari dan Baihaqi, Muslim. Baik, berkaitan sesungguhnya orang yang paling berjaya adalah orang yang hadir lebih baik daripada semalam. Yang pertama, sedikit teguran lah, mungkin saya tak pasti di mana maklumat. Sekadar semakan saya dalam beberapa kitab hadis tak jumpa hadis ni. Maka saya tengok di antaranya dalam kitab Tazkiratul Mawdu'an. Yang kedua dalam kitab Al-Mawdu'an Al-Kubra. Jadi dua kitab yang menyebut berkaitan hadis ni adalah hadis palsu. Hadis yang tak ada. Tetapi kalam yang hampir sama disebut oleh Imam Zarqashi dalam satu kitab. Ini adalah kalam yang disebutkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tak apalah, mungkin kita terambil dalam satu info-info yang takat dalam kitab hadis saya tak jumpa lah. Kalau mungkin dalam batasan kemampuan saya bukanlah ahlul hadis, tapi takat saya tengok pagi tadi saya ambil masa yang lama untuk hadis ni. Saya cuba cari, tak jumpa di mana cariannya. Mungkin keterbatasan ilmu saya lah. Dalam pasti dari segi makna konteks teks tadi, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam, yang esok lebih baik daripada hari ini, itulah konteks yang baik. Itu namanya progression. Progression ni apa? Yang penting adalah trust the process. Ni bukan Arsenal. Trust the process ni adalah biar slowly but surely lah, insyaAllah mudah-mudahan. Okey, Ustaz sebut pasal Arsenal tadi kan. Itulah dia. Di antara azam-azam tahun baru kita nak biar menang. Baik Ustaz, kita nak tahu juga sebelum kita meletakkan satu-satu azam, kita kena tahu juga di mana kelemahan yang ada pada diri kita yang perlu kita perbaiki. Baik, selepas ini kita nak koreksi diri kita, di mana kelemahan kita, dan selepas ini tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Ingat tadi Ustaz dah pesan dekat kita kan, kalau kita nak mencari azam ni, azam sesuatu perkara yang baik, jangan azam benda yang bukan. Kadang-kadang dia azam ni Ustaz, saya nak lebih ramping selepas ini supaya saya dapat pakai saiz S. Gitu pula Ustaz tapi sebenarnya dalam kita nak melakukan seperti itu, pastikan kita melonggarkan pakaian kita. Waktu badan besar dulu Ustaz, elok je pakaiannya besar, longgar dan sebagainya. Tapi bila datang waktu kurus, makin ketat pula bajunya. Janganlah macam tu. Kita berazam untuk lakukan yang lebih baik lagi daripada itu. Jangan marah kat saya ya. Okey, baik para penonton sekalian, kita nak sambung lagi perbincangan kita dalam topik kita pada ini berkaitan dengan reset azam bagi mukmin. Baik, kita nak teruskan soalan seterusnya bersama dengan Nur Hayati Ismail daripada Bandar Tasik Puteri Rawang, dekat dengan rumah saya Ustaz. Yang mana soalannya adalah apakah dan di manakah titik punca kelemahan dalam diri yang sering menggagalkan azam seseorang? Apakah kita perlu mengukur baju di badan sendiri, belum letakkan suatu azam selari dengan keupayaan diri agar tidak terbeban? Fadhal Ustaz. Baik, terima kasih pada Puan Nur Hayati Ismail untuk soalan yang ketiga pada pagi ini. Yang pertamanya, saya mohon tuan-tuan, puan-puan rahmat Allah sedang menonton, untuk pakat-pakat kita tekan butang share,
untuk kita buat satu azam yang baru pada tahun ni, pastikan setiap hari ada kebaikan yang mampu kita sebarkan. Paling senang, tengok tanya ustaz, tekan butang share. Kan, sebab confirm dah, takkan sembang benda-benda mengarut, kan? Tak ada sembang benda-benda merapu, tak kutuk orang, tak kata ke orang. Yang ada adalah perkongsian ilmu agama yang boleh memberikan kebaikan dan muhasabah kepada kita, insya-Allah. Dia tekan butang share sebab tadi ada masalah teknikal sikit. Sekarang kita dah dialog dah. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan kebaikan. Baik. Terus kepada soalan yang pertama, apakah titik punca kelemahan untuk pelaksanaan azam ni sentiasa gagal? Ada 4 benda yang kita boleh ambil sebagai actionable knowledge untuk kita terus buat. Yang pertama, terlalu takut gagal. Kan? Banyak sangat duk fikir tentang risiko. Kalau aku buat macam ni, apa akan jadi? Apa akan jadi? So, kalau terlalu banyak kita memikirkan benda yang belum terjadi, maka kita tak akan buat apa-apa. Sebab tu ingat, version 1 is better than version none. 1 ni lebih baik daripada 0. Maksudnya kita start mula buat tu. Bila mula buat ni start, dia mesti akan ada kokap, akan ada kekurangan, ada benda-benda yang kita tengok yang perlu ditambah baik. Kan? Saya ingat lagi dulu bila first day masuk dalam gym, kita nak buat apa? Tak kerti Ustaz. Kerti lari je. Kan? Naik treadmill tu berlari. Dan lari pun salah. Maka dibetulkan daripada 1 nak angkat besi macam mana, bukan main angkat ikut terhadap, otak akan rosak. Kan? Maka daripada proses tu kita belajar. Maka jangan takut untuk gagal. Kan? Dalam apa pun dalam setiap azam kita. Yang kedua, kurangnya pengetahuan tentang apa yang kita nak capai. Kita nak sesuatu benda ni, dia perlu ada ilmu dia. Nak tidur kena ada ilmu. Orang yang payah nak tidur, dari segi saintifik dia kena ambil pusat. Kalau payah dengan nak tidur ni, tak perlu ambil pil lagi. Tuan-tuan banyakkan minum air avocado. Ini disebut dalam sains. Kalau tuan-tuan jenis ada masalah susah nak tidur ni, minum air avocado. Memang dia sangat membantu. Kalau tuan-tuan ada masalah gastrik, pastikan ambil kurma sebagai gula yang instant, dia panggil superfood. Dia sangat memberikan kalau tidak, kalau orang yang kencing manis tak ada gula langsung, dia boleh jadi hypo. Maka ambil kurma, settle masalah. Kan? Orang yang nak diet, pastikan minum air sebelum makan. Maka dia akan kurangkan portion makan. Setiap benda ni perlukan ilmu. Tuan-tuan salah cara, tu yang tak boleh nak capai tu, sebab kita akan rasa alah tak best nak capai benda ni, sebab apa? Rasa macam jauh sangat. Maka pastikan ada knowledge, maka kita akan timbang tara dekat mana checkpoint yang kita nak boleh capai satu benda. Yang ketiga, tidak ada tekad yang kuat. Nah, dalam satu nak buat benda ni, dia tak pulun sungguh-sungguh dan tidak ada crystal clear punya vision. Saya buat kajian pada budak-budak tahfiz kami. Daripada 40 orang, 30 orang budak yang kita ambil, budak-budak yang habis hafalan kurang daripada setahun ni, ada satu persamaan. Ustaz tahu apa persamaan mereka? Apa persamaan ni Ustaz? Persamaan mereka, daripada ada nota yang mereka tetapkan bila dia nak habis hafal Quran. Ini bukan kebetulan Ustaz. 10 budak yang kita ambil habis hafal dengan 10 ini belum habis hafal. Yang 10 ni semua ada clear vision. Kami dah target dah, bulan 12 kami akan habiskan hafalan Quran. Sebelum bulan 12 dah habis. Betul. Ini bukan kebetulan. Maksudnya, orang, sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran, Nun wal Qalam, untuk kita tulis dengan apa yang kita ada, yang kita terfikir dan kita ni. Saya tengok almarhum Tok Guru Ni Aziz, orang-orang yang berjaya, PM kita Anwar Ibrahim, Datuk Anwar Ibrahim sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tok Guru Haji Hadi Awang. Ni di antara tokoh-tokoh yang kita put politik aside, tapi dari segi tokohan mereka ni Ustaz, saya pernah duduk di atas ceramah pentas dengan ketiga-tiga tokoh ni, Allah izinkan. Dulu dengan almarhum Tuan Guru Ni Aziz, saya sempat program lalu di Pulau Melaka waktu arwah hidup. Dengan Tok Guru Jadi pernah sekali di Pesta Buku Kuala Lumpur. Dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah sekali juga berforum. Semua ada satu persamaan Ustaz, pada tak? Semua ada buku nota. Maksudnya dia pun tulis apa benda. Maksudnya dia kena ada clear vision apa yang dia orang nak buat. Maksudnya ini benda yang baik, tuan ambil lah. Kalau semua benda mampu lah tuan. Kan? Dan yang keempat, yang ni paling kritikal, more talk than action. Hak ni banyak sembang kari. Nak macam-macam, nak kuih, nak ramping. Ramping apa benda kalau macam ni setiap hari lebih kalori, patut 2,000 lebih, dia pergi balas sampai 4,000. Kan? Dia tu ustaz nak buat macam mana? Kenuri hari-hari. Lah, kenuri bukan wajib pergi makan. Pergi salam-salam balik lah. Ataupun bawa siang Ustaz.
Mangkuk tingkap. Mangkuk tingkap. Pi abang ada kaya diet. Boleh tak saya nak bungkus banyakkan kat rumah. Kalau tak malu lah. Maksudnya apa? Kita banyak bercakap tapi kurang perbuatan. Orang tu duk sembang tentang kebangkitan Islam. Baik, tanya diri kita, apa yang kita dah bantu untuk kebangkitan Islam? Subuh pagi tadi kat mana? Maghrib semalam kat mana? Subuh kemarin semayang kat mana? Mayang tu duduk atas katil Zat, kadang-kadang pukul 8 baru semayang subuh. Tu bukan subuh gajah, itu subuh khinzir tu. Kan apa benda subuh. Lepas tu kita duduk sembang tentang kebangkitan Islam. Kalau kita pun tidak menjadikan praktikal Islam itu dalam kehidupan, itu bukan azam. Maka sebab tu ada 4 benda ni lah. More talk dan action ni yang paling kritikal. Baik, soalan kedua berkaitan ukur baju di mana sendiri sebelum kita letakkan azam. Baik, yang pertama, kita kena faham dalam soal azam ni, tu kita nak letakkan apa-apa benda big Y kita apa semua ni, sky is the limit. Sky is the limit. Tidak ada limit dalam kita nak berimpian apa-apa pun. Kan? Dulu kalau ketika mana Nabi SAW menyebut kepada para sahabat nantinya kota Konstantinopel, Rom itu akan jatuh, yang mana orang Islam yang akan menawan negara Rom. Dan kerajaan Rom itu di bumi yang HQ mereka di kota Konstantinopel di Turki. Para sahabat rasa macam mustahil kerana ketika tu kerajaan Rom ini satu kerajaan yang hampir mustahil untuk runtuh. Disebabkan geografi muka bumi mereka dengan laut fosforusnya apa semua tu membuatkan sangat strategik dari segi pertahanan mereka. Dengan rantai golden chain yang mereka buat, kapal akan pecah. Jadi tak ada cara nak masuk. Parsi tak lepas dengan mereka. Tetapi berapa ratus tahun, 600 tahun, 700 tahun lepas tu barulah jatuh. Tapi bagaimana komitmennya Nabi untuk sandarkan kepada satu bentuk azam dan pengharapan. Sebaik-baik tentera dan sebaik-baik raja, yakni ketika tu Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya? Maka sky is the limit. Cuma dalam bab ni biarlah rasional. Kan, berat 150, dia kata tahun depan Ustaz saya nak berat 45. Had tu sakit baloi. Kan, tu pergerak buah pergerak dia panggil bariatrik. Dia puang usuh perut tu mungkinlah kot. Kalau secara normal ni macam kecuali ada satu tekad yang sangat luar biasa mungkin. Maka biar rasional lah. Kan, meniaga tahun ni sale dalam 30,000. Set lah tahun depan 45,000, 50% kenaikan okey. Tak, dia set Ustaz tahun ni saya punya sale 30,000 setahun. Jadi tahun depan saya tak target banyak dalam 4 juta. Had tu mabuk pil kuda tu. Kan, sarapan yang ketum masa bagi tadi. Maka biar rasional lah dari segi apa yang kita buat. Contoh yang saya kata tadi lah, realistik dalam setiap benda. Maka kita ada, biar ada checkpoint yang kita letakkan. Kalau nak capai berat badan macam saya cek saya kena turunkan 4 kilo berat badan untuk dapatkan BMI yang ideal. So jenis saya obes ni, walaupun tak nampak okey lah, tapi dari segi kesihatan nak kena jaga, maka 4 kilo kena turun. Maka saya target dah, okey lah ni ayam manis kurang. Lepas tu makan dari segi kalau nak makan lauk banyak boleh nasi separuh ataupun suku. Maka kita sendiri lah letak. Nak tinggal terus tak boleh saya ketak pala-pala kalau tak makan nasi Ustaz. Maka tak apalah, itu kemampuan dan cuma kita tahu progres dia. Jangan sampai tak ada progres langsung. Duk sembang kari hari-hari cheat day. Pakai cheat day tu sampai ke suk lah tahu 1 gram pun tak turun. Kan? Maka insya-Allah kita usahakan bersama dalam ukur baju di bahasa sendiri kita letakkan yang realistik, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan. Wallahu a'lam. Jangan sembang kari ya. Tapi sembang lauk pauk tak apa. Mak kata Ustaz lebihkan makan lauk tapi kurangkan makan nasi. Okey, baik para penonton sekalian, banyak lagi akan kita kupas dalam topik perbincangan kita pada hari ini, iaitu berkaitan dengan riset azam bagi mukmin. Baik para penonton, selepas ini kita akan bertemu kembali dalam Tajalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dalam kita ingin mencapai sesuatu kejayaan, bukanlah satu kejayaan kayu ukur kita yang utama, tetapi bagaimanakah usaha yang kita telah lakukan untuk mencapai usaha tersebut. Boleh jadi tahun lepas tak dapat, tahun sebelum tu pun tak dapat.
boleh jadi tahun ini disebabkan usaha kita yang lalu, kita akan mencapai kejayaan dalam matlamat kita itu. Baik, Ustaz, kita seronok dengan topik kita pada hari ini berkaitan dengan reset azam bagi mukmin. Dan sahabat kita nak tanya satu soalan, Ustaz. Tapi sebelum tu kita nak minta maaf kepada para penonton sekalian yang tengok Facebook tiba-tiba hilang kan. Jadi kita nak minta maaf atas teknikal yang berlaku, dan insya-Allah selepas ni kita akan boleh saksikan semula di Facebook anda. Baik. Soalannya adalah kita bersama dengan Casey. Ustaz, bila tahun baru je kita berazam tapi tak pernah tercapai. Apakah ini berkaitan dengan kehidupan seharian kita yang kadang-kadang solat, kadang-kadang tidak kerana terleka dengan dunia? Apakah itu pembalasan daripada Allah terhadap dosa-dosa kita? Tafadhal Ustaz. Okey, baik. Terima kasih pada Casey untuk soalan yang sangat baik. Berkaitan yang pertama disebutkan bila tahun baru ni ada aja benda-benda yang kita buat ni tak tercapai. Dan sebenarnya dalam kehidupan kita ni letakkan satu kefahaman, kita bukan nak berlumba dengan siapa-siapa. Kalau kita letakkan berlumba tu yang kita jadi pressure, depress, kita jadi anxiety, jadi GERD, jadi tekanan sebab kita nak capai apa yang orang capai. Kita nak dapat apa yang orang dah dapat. Contoh saya kata macam baru ni ada seorang anak muda, dia stres sampai nak bunuh diri, Ustaz. Bila tanya sebab apa, dia kata kawan-kawan dia semua dah kahwin. Dia kata biarlah dia nak kahwin kan, sebab mungkin dah sampai seru, dah menjadi kewajipan dalam kahwin. Maka tak payah lomba dia nak kahwin lah. Kita kadang ada orang jodoh 20, ada 25, ada 30, ada 40, ada 50. Ada yang mungkin tak berkahwin seumur hidup, tapi akan menjadi satu kesalahan pada dia? Tidak menjadi satu kesalahan kalau tidak ada kemampuan ke atas dia. Ada orang yang beli rumah sebelum umur 30, tu rezeki dia. Kita yang tak ada kemampuan, tu suruh gagah lah. Gagah tu yang sampai makan Maggi sebulan 29 hari tu kan, sampai muka pun macam Maggi dah. Jadi jangan letakkan dalam perlombaan. Maka capai tak capai benda tu subjektif pada kita. Ada orang, Ustaz, dia tak berjaya pun nampak dari segi kehidupan, nampak kalau nak ukur dari segi kejayaan nampak biasa, tapi happy gila hidup dia. Sebab apa? Dia pada dia aku boleh dapat 1% kenaikan daripada tahun lepas pun dah okey dah. Pada dia itu dah memadai. Maka sebab tu kalau tuan-tuan tak berlumba, tuan-tuan takkan stres. Dan yang kita kena faham juga, bila dalam berjaya tak berjaya ni adalah Allah bagi dalam bab rezeki dan kejayaan ni kepada semua makhluk dalam alam ini. Binatang Allah bagi tak kejayaan benda mereka. Kejayaan dalam dunia mereka, dalam kefahaman dia, manusia. Hak Islam Allah bagi ada yang berjaya, dan yang bukan Islam pun ada yang berjaya. Begitu juga dalam bab tak berjaya. Hak gagal orang Islam ada, orang bukan Islam pun ada yang gagal. Cuma secara adatnya Allah sentiasa meraihkan bagi kepada kita ni based on apa yang kita usahakan. Ana inda zanni abdi bi. Allah di atas sangkaan hambanya. Jadi apa yang kita usaha, insya-Allah kita akan dapat berpadanan dan bersesuaian dengan usaha kita tadi. Dengan izin Allah lah. Kan? Orang yang kalau kita tengok kan, niaga dia kata depa tengok tak mayang pun boleh Allah bagi kejayaan. Tengok usaha dia macam mana. Kadang-kadang sebelum subuh mereka dah bangun. Kan, dulu saya ada jiran yang bukan Islam, Ustaz. Dia saya sebut, dia kata Ustaz, saya ni memang bangun, saya punya timeline bangun saya adalah azan subuh. Beza dia tak main-main subuh kat masjid sebab dia bukan Islam. Maksudnya dia bangun awal dah, Ustaz, kalau tu. Maksudnya pukul 5.45 tu kalau main pukul 6 pagi dia dah bangun dah. Dia akan pergi jogging ataupun dia macam ni jalan. Dia akan pastikan 1 jam awal tu dia mulakan dengan bagi tanda syukur dia pada dia. Tanda syukur ni kepada Tuhan dia adalah dengan cara dia jaga tubuh badan dia bagi elok. Tu kefahaman dia. Maksudnya usaha ni Allah takkan menidakkanlah, insya-Allah. Dan jangan kita salah faham, orang kata kalau banyak itu tanda cukup. Tidak. Berkat ni adalah bila Allah bagi sikit pun rasa cukup. Tak perlu melimpah ruah, tak perlu terlalu banyak. Kan? Ada orang yang duit banyak pun serabut kepala otak belabak. Kan? Maka sebab tu dalam bab ni kita letakkan secara spesifik ni, Allah kita buat, kita usaha, kita dah committed, kita doa dan kita tawakal. Soal kejayaan ketika Allah nak bagi yang walaupun episod yang berbeza pun, letakkanlah in syakartum la azidannakum. Bersyukur di atas apa yang Allah bagi dan kita usaha tambah baik mana yang kurang. Cuma ambil daripada satu sudut juga, kalau kita buat ni setiap satu benda yang kita buat ni untuk ruang untuk kita banyakkan bermuhasabah. Saya bagi contoh lah, sebagai contoh. Bila anak kita sakit, Ustaz, atau kita sakit,
apa yang kita akan banyak ingat? Allah. Saya bagi contoh ni, kita tengah sakit lutut ni sejam 2 jam ni duduk macam ni, contoh kalau duduk macam ni okeylah, kalau duduk bersila, duduk terlentang tu, kalau bangun duduk bersila ni Ustaz sejam dan 2 jam dalam ceramah, dalam kuliah kat masjid, nak bangun tu Ustaz ni Allah jadi macam penguin tu. Sakit ni lutut. Baik, mulut sebut nama apa? Allah. Jarang kita tengok orang sakit bangun sebut nama Fir'aun. Fir'aun ni kalau sebut tu jahat sungguh lah. Kan? Maka Allah bagi dalam, dia panggil istilah unconscious mind, minda sepada sedar kita, dalam keadaan kita tengok kemalangan, kita tengok guruh geromai, orang accident depan mata kita, ada orang tersadai, meninggal, lemah dan sebagainya, mulut akan sebut nama Allah. Itulah cara Allah nak trigger hati kita ni, dengan Allah bagi sedikit kesusahan. Allah bagi anak kita, saya ingatlah anak saya ni yang semua anak saya akan kena kuning. 6 orang ni semua kuning tinggi biasanya. Dan tak apalah. Dalam semua ni ada anak yang kedua. Anak yang kedua saya, Muhammad Faris Al-Mukri, Allah bagi kuning yang tak relax punya. Sebulan duduk dalam akuarium NICU. Ni macam akuarium dia bawa lampu flower tu kan. Anak saya lama duduk dalam tu. Sampai Allah kesian saya ni, sampai minta pada Allah ni, bertawassul, ya Allah, kalau ada sikit amal kebaikan aku, sembuhlah anak aku, ya Allah, kau gantilah kesakitan tu, biar aku tanggung, tak apa. Sampai macam tu Ustaz, sedihlah tengok dia. Sampai last sekali Ustaz, saya rasa dalam hidup saya Ustaz, saya rasa satu doa yang saya pernah minta, paling rasa ikhlas dan paling dekat rasa dengan Allah, bila doktor panggil, dia kata Ustaz, dalam tempoh 24 jam kalau kuning dia tak turun juga, prosedur mungkin kena tukar darah. Adalah, dia ceritalah ada pro and con dia apa semua kan. Waktu doktor kata tak apalah Ustaz pergi buat mayang hajat, mintalah sebelum 24 jam ni. Waktu tu Ustaz turun ni Ustaz, ya Allah, minta doa ni sungguh-sungguh Ustaz. Saya rasa ingui tu kalau tahan ada dua lori kot. Punyalah banyak ni, keluar ni ayat mata ingui ni, minta ya Allah, minta sungguh-sungguh kat surau dalam hospital Sultan Abdul Halim di Sungai Petani tu. Minta sungguh-sungguh. Baik, kalau lah anak kita sihat agak-agak, ada tak nak tangisan itu? Tak ada Ustaz. Tak ada. Maka Allah trigger hati kita kadang dengan sedikit memberikan ujian, dengan kita tak berjaya, Allah bagi dengan kekurangan pembalasan tu, cara untuk kita bermuhasabah, dekatnya kita dengan Allah, insya-Allah, mudah-mudahan. Kadang-kadang bila kita nak mencari azam ni, kita nak cari yang lebih baik. Tapi sebenarnya ada kalanya kita perlu berazam untuk memperbaiki yang lalu. Jadi ini satu kebaikan yang perlu kita lihat untuk kita menjadikan kehidupan kita ni lebih baik di masa akan datang. Baik, kita nak teruskan lagi dengan soalan sahabat kita di Facebook Ustaz, bersama dengan Ruby Abu Bakar Ruby. Bagaimanakah pula bagi mereka yang berazam hendak berubah, contohnya nak istiqamah dalam berhijab dan sebagainya, akan tetapi diuji dengan ujian yang berat, tidak tercapai akan azam tersebut Ustaz? Dan habis. Okey, silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Kak Ruby kita. Saya rasa kira-kira ada 2 soalan tadi. Allahumma salli alaihi wasallam berkaitan, ada satu soalan berkaitan bagaimanakah cara untuk berazam untuk berubah, contohnya nak istiqamah ni, nak berhijab. Setiap manusia ni disebut dengan ad-dunya darul bala wal imtihan. Pasti akan diberikan dengan ujian. Confirm ada. Ujian berat, ujian ringan, ini pada sudut pandang kita. Ada orang kadang kita tengok, ya Allah beratnya ujian, pada dia okey. Ada orang yang kena kecam tu kata, ya Allah kalau kita keluar pada dia okey. Maka setiap orang ni cara penerimaan dan cara pengawalan emosi, nak handle problem solving itu adalah berbeza-beza. Kan? Cuma yang pasti Nabi SAW sebut dalam satu hadis, Nabi kata al-ibadatu fil haji kahijratin ilayya. Orang yang boleh beribadah, orang yang boleh dia tahan diri dia daripada buat perkara benda yang merapu-merapu di saat Allah datangkan ujian ke atas dia ni, ujian apa pun, dia boleh tahan dengan melakukan ibadah. Ibadah ni apa? Niat kerana Allah, sabar, tawakal, komited, itqan, azam yang baik tadi, dia boleh kekal istiqamah dia tadi. Dengan keadaan ujian Allah bagi, Nabi kata apa? Kahijratin ilayya, diberikan ganjaran seperti mana kamu berhijrah kepada aku. Betapa tingginya martabat kepada orang yang bersabar, orang yang boleh tahan daripada ujian yang Allah bagi kepada dia. Maka saya yakin pada soalan ini ditanyakan kepada mungkin pada sudut kepada orang lain, maka sabarlah, sabar, insya-Allah, mudah-mudahan Allah akan memenangkan kehidupan kita daripada sabar yang kita usahakan dalam kehidupan kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Yang kedua soalan, apakah jenis-jenis azam yang dibenarkan dalam Islam? Baik, tuan-tuan tulis laju-laju ni. Yang pertama,
Yang pertama, azam untuk ibadah dan ketakwaan. Ini azam yang sangat dianjurkan, yang menjadi kewajipan kepada kita kena ada azam ni. Untuk adanya mati dalam keadaan bertakwa dan adanya tauhid di antara akidah kita dalam akidah yang baik. Takut rosak akidah. Yang kedua, azam untuk melakukan kebaikan. Untuk amal ma'ruf ini wajib kena ada azam untuk buat baik. Contohnya azam untuk mayang subuh berjemaah, itu azam yang baik. Contohnya nak setiap hari sedekah, itu azam yang baik. Azam untuknya nak qada semayang yang lepas. Dulu lo'lang zaman ya dulu tetap semayang, maka lah kena jaga semayang. Yang ketiga adalah azam dalam mencari ilmu. Wajib untuk kita kena ada azam dalam bab mencari ilmu. Yang keempat, azam untuk menambah baik akhlak dan perilaku. Yang kelima, azam memperbaiki diri, muhasabah diri. Banyak hak yang lolak-lolak kita buat tu betul. Yang keenam, azam dalam pekerjaan ini untuk tambah baik dalam karier kita. Janganlah daripada kita masuk dalam pelah hak tu je tangga. Kalau berniaga takat-takat tu je. Kan kalau berniaga boleh 2,000 je sampai zakat tak pernah buat keluar. Kena ada azam yang kita letakkan tahun depan better daripada tahun ni. Yang ketujuh, azam untuk membangunkan rumah tangga yang ada mawaddah, rahmah dan sakinah. Rumah tangga kena upgrade. Banyak upgrade bukan suruh tambah. Upgrade ni kalau nak tambah. Hak dua ada pun tak terjaga lagi. Maka jaga bagi elok, perkemas bagi elok yang dua ada ni. Mudah-mudahan Allah memberikan mawaddah, rahmah, sakinah dalam rumah tangga kita dalam penuh ibrah kebaikan, insya-Allah mudah-mudahan. Tapi boleh tak Ustaz kalau kita nak simpan azam untuk tahun depan, rasanya nak pergi melancong dekat Switzerland pula Ustaz? Boleh tak kita nak simpan azam macam tu? Biasanya kalau kita sebut pasal azam ni nak jadi baik, nak jaga solat dan sebagainya, tapi tahun depan ni kita nak pergi melancong pula lah ke tempat, ataupun kita nak sebut tadi Ustaz kata Turki. Boleh ke kita letak azam seperti itu? Para penonton nak tahu apa kupasan daripada Al-Fadhil Ustaz? Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Dekat Facebook Murtada Dakwah Center ni Ustaz, saya tengok macam-macam posting Ustaz berkaitan dengan aktiviti-aktiviti yang ada di sana. Saya hari tu tak sempat nak pergilah Ustaz, minta maaf sebab ada program tempat lain. Tapi saya tengok posting Ustaz kat Facebook ni, program sekejap lagi ada program memanah lah, berkuda lah, macam-macam program yang ada dekat situ. Jadi kita nak tahu daripada Al-Fadhil Ustaz, apa di antara program-program yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan di Murtadah Dakwah Center ini, supaya kita sentiasa berusaha menjadi hamba Allah yang lebih baik dunia dan akhirat, dan sama-sama kita masih bersama ni Ustaz. Baik, alhamdulillah. Yang pertama, saya selalu sebut sebelum masjid dibina lagi, saya ingat lagi untuk solat kita pada tahun lepas tu, saya sebut dah, walaupun masjid belum siap, tapi kita dah committed untuk memastikan pengimarahan itu menjadi keutamaan. Sebab tu Ustaz, sebulan masjid Ustaz pernah beroperasi pada bulan Ramadan hari tu Ustaz, kita buka baru bulan 4 hari tu masjid. Sebulan tak ada beli ayak. Setiap hari tu umum tuan-tuan nak berak kencing, berak siap kat rumah sebab masjid tak ada dandas lagi. Sebab tak siap lagi. Tapi kita nak imarahkan juga. Alhamdulillah hari ni bila masjid dah siap, tak berhenti orang masuk. Masjid tak pernah siap untuk dicuci. Sebab apa? Terlalu banyak orang masuk berwudu, ambil kencing, berak dan sebagainya. Baguslah benda tu. Dan sekarang ni kempen yang kita laksanakan di masjid, beruntunglah siapa yang menyumbang untuk masjid dulu ni, pahala berterusan, tak relax. Semalam pun ada pengajian, ada pencetus semua. Kemarin dulu ada Syekh Hisham Kamil, guru kami daripada Mesir di Al-Azhar. 2-3 hari lepas pun ada program, tak berhenti, memang tak relax. Hari-hari ada program yang bermanfaat. Dan kempen ni kita jalan hari ni dah hari yang ke-180. Namanya Geng Subuh Macam Jumaat. Yang kita buat satu pendaftaran namanya Geng Budak Masjid, GBM, Geng Budak Masjid. Ni adalah hari yang ke-180. Tuan-tuan tengok tu dalam gambar tu, pengajian setiap hari Sabtu macam tu Ustaz. Ada lebih daripada 30 berjibah yang datang pada setiap hari Sabtu. Dan dalam tempoh setiap bulan ni saya rasa ada 500 berjibah datang untuk datang ke masjid. Ni dah suasana subuh. Memang tak relax. Kenapa beratur Ustaz? Beratur sebab kita bagi duit poket RM5 pada budak-budak. Dan setiap budak kalau kita tengok di leher mereka tu ada name tag. Jadi semua budak ada kad, access card. Dia macam masuk kerja, ada access card. Ini pendaftaran baru. Untuk rekod dalam 180 hari kempen kita berjalan, minggu ni adalah minggu yang paling banyak pendaftaran baru. Saya rasa macam lebih 200 kanak-kanak yang berdaftar daripada kalangan budak-budak yang baru.
Dan uniknya di masjid kita ni, budak soft kanak-kanak lebih ramai daripada soft budak orang tua. Uish, biar betul Ustaz. Ustaz, saya tengok tu, bukan takkan saya nak pasal dia berlakon masuk sinetron kot, bukan ni. Memang ini adalah setiap hari kalau datang memang vibe yang sangat baiklah daripada kanak-kanak. Dan untuk makluman tuan-tuan juga, geng subuh macam Jumaat ni, saya nak mengajak tuan-tuan, saya nak mengajak tak relax punya, pada 1 hari bulan, untuk hari-hari jalan macam biasa, 1 hari bulan kita akan buat himpunan besar-besaran di KL. Di mana? Di Masjid Umar Al-Khattab, Masjid Umar Al-Khattab, Bukit Damansara. Yang tu satu, kita buat dengan alif sata. Pada 1 hari bulan 1 kita buat azam baru. Set pagi ni azam baru, subuh tak tinggal. Siapa tinggal cak ayam dengan stalat day. Baik tuan-tuan, dan esok dan lusa selama 2 hari kita akan ada festival sunnah di Madat, iaitu pertandingan memanah peringkat kebangsaan. Beratus-ratus, dekat 6-700 peserta akan hadir untuk duduk di Madat untuk pertandingan. Tahun lepas kita dah buat seri pertama, tahun ni adalah seri yang kedua, menampilkan lebih daripada 700 peserta daripada seluruh Malaysia. Memanah ni, kalau nak main boleh jemput datang esok dan lusa, ada 2 hari program. Yang ketiga, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan boleh datang ke Madat setiap hari, dan khususnya pada hari Sabtu, pada esok pagi kita ada baca kitab Penawar Bergayati dan Ustaz Said Nur Hisham Muhammad Padang daripada Terengganu. Yang ni adalah memang berjalanlah kuliah-kuliah kita. Jadi kalau nak datang untuk tahnik, untuk jumpa, insya-Allah saya ada. Karena untuk pengajian kita ni memang alhamdulillah kita dah teruskan sejak daripada pembukaan masjid sampai hari ni istiqamah. Nah, untuk anak-anak ada super duper, ada rumah kucing, ada tempat memanah, ada tempat membaca, ada nursery, ada tempat berkuda. Ada 16 ekor kuda yang kita beli khas untuk kita ajak orang ramai untuk belajar secara percuma, insya-Allah. Jadi kalau kita melihat kepada Madat ni memberikan satu wajah baru ataupun imej terkini institusi masjid yang memberikan keselesaan kepada seluruh jemaah-jemaah yang hadir. Jadi kita nak tahu bagaimana kita nak berinfak kepada Madat ini, bagaimana orang yang boleh berinfak di Murtaza Dakwah Center ni supaya mereka pun dapat turut sama merasai nikmat untuk mendapat pahala yang berterusan, Ustaz. Baik, yang pertamanya ada 2 keutamaan yang kita nak pastikan dalam 2 minggu ni dapat kita siapkan. Yang pertama adalah jalan tar untuk masuk. Untuk makluman, bila kita tak menjangkakan kehadiran orang yang tak relax punya ramai, saya rasa setiap hari tak kurang daripada 1,000 ke 2,000 orang yang masuk di kawasan kita. Jadi apa yang berlaku adalah laluan jalan tu dah macam naik kuda. Sebab berlubang merata lah, bas masuk beratus biji sebulan, lori dan sebagainya. Bila masuk tu kenderaan tu macam naik kuda kan? Tak payah naik kuda dah, masuk macam teruk lah. Jadi saya dah dapatkan quotation 170,000 lebih untuk pemasangan tar sahaja daripada pintu masuk sampailah di belakang tu. Jadi selesa lah sikit, nak masuk guling-guling pun sedap lah sikit, tidak kesian. Maklum-maklum tu dah lah lengah dah punggung kan, daripada KL main apa semua jauh-jauh. Masuk pula jalan pula dah tak relax punya, tak elok kan. Jadi saya pun faham, jadi kita usahakan. Quotation masuk dah 180,000 lebih kurang sebab luas Ustaz. Sangat luas kawasan kita, 14 ekar. Jadi untuk nak pasang tar tu of course lah kita dapat pun ni yang dah sangat murah dah. Kita dapat 4 daripada quotation tu, yang lain semua tinggi. Dan yang tu yang paling okey lah, tidak terlalu murah sebab takut kualiti bermasalah. Itu 180,000 ni dalam tempoh 2 minggu. Minggu ni saya target 90,000 yang kita dapat. Minggu ni 90,000. 90,000 kita perlukan 900 orang yang menyumbang seorang 100. Kalau menyumbang seorang 1,000 kita perlukan hanya seorang 90 orang sahaja. 90 orang aja. Jadi rebutlah peluang ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kita masuk duit untuk buat jalan tu, tuan-tuan akan dapat pahala berpanjangan sebab jalan tu takkan buang dah. Kalau kita nak buat jalan yang baru nanti dia akan tambah ke atas je layer. Maka tuan-tuan pahala berterusan. Jadi ambillah, rebutlah peluang ni. Sebab kalau tuan-tuan tak ambil, ada orang ambil. Jadi rugi sangat-sangat. Tolonglah saya merayu pada tuan-tuan, tak untung seduit pada saya, tapi dapat kebaikan pada tuan-tuan kita bersama. Dan siapa yang menyumbang, kita akan bagi satu buku khas ni, Diari Aulad Soleh. Yang ni baru disiapkan. Kita ada diari selama setahun untuk checklist solat anak, apa yang dia kena tahu tentang rukun iman, rukun Islam, tentang para nabi, tentang banyaklah yang kita susun-susun tokoh-tokoh dalam Islam. Dan dia ada diari khas untuk solat. 5 waktu solat tu selama 12 bulan berturut-turut setiap hari. Yang ni rare lah, buku ni kita baru siapkan. Jadi khusus untuk anak-anak tuan-tuan lah. Tuan-tuan yang derma, yang ni tuan-tuan terus direct kepada nombor, abang kata nak buku ni, kita akan post di rumah. Yang tu pada amount tertentu lah. Kalau kita pun tak boleh, kalau tuan-tuan bagi RM5 kita nak post,
melinggallah kami kan, pos tu lagi mahal daripada tu kan, jadi berpadanan lah. Atau tuan-tuan datang ke Madat, insyaAllah saya akan minta untuk print ni banyak. Untuk makluman, KPM dah print lebih daripada 100 ribu buku dah di Madat ni habis. Alhamdulillah ramai yang mengambil manfaat dan faedah. Jadi jom kita sambil-sambil kita menyumbang, dapat pahala, kita dapat kebaikan. Pagi ni 900 orang je. Sumbang seorang 100, kita settlekan kita punya jalan tar dan asrama pelajar. InsyaAllah mudah-mudahan mendapat pahala. Semua dapat pahala rancak. Bukan berdosa, rancak berpahala. Itu dia. Ni azam tahun baru Ustaz. Kita nak biar pahala kita berpanjangan. Kadang-kadang orang lain buat kebaikan, kita pun turut dapat pahala yang sama. Baik, kita dah tamat dah di TV3 Ustaz. Dan kita akan sambung lagi di TV9. Jangan berganjak ke mana-mana. Banyak lagi hal-hal berkaitan dengan riset azam bagi mukmin. Selepas ini, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Terima kasih para penonton yang kekal setia bersama dengan kita. Masih lagi kekal dengan pen dan juga kertas tu kan, nak tulis lagi apa pula azam tahun 2024 ni yang kita nak lakukan, ataupun kita nak tambah baik, ataupun kita nak koreksi balik mungkin kesilapan-kesilapan kita yang lalu, supaya apa, tahun 2024 ni dah tak nak dah gaduh dengan orang. 2024 ni tak nak dah kita ni dengan berjiran pun bermusuh sebagainya. Tak nak. Kita nak jadi orang baik dan kita nak jadi orang yang bermanfaat kepada manusia lain. Baik, hari ini kita bincang tentang riset azam bagi mukmin, dan kita nak teruskan lagi perbincangan kita pada hari ini Ustaz. Mungkin dengan azam yang kita bawa pada tahun ini Ustaz, ya, sebenarnya ada tak azam yang boleh kita letakkan sebagai, orang kata, dia bukan satu azam yang macam kita sebut tadilah, nak jadi orang baik, nak jaga solat sebagainya, tapi azam kita Ustaz tentang benda yang kita suka. Contoh kita nak pergi melancong ke Turki tadi, ke Switzerland, boleh ke kita letak sebagai azam tahun baru kita Ustaz? Baik, untuk pergi berjalan ni Ustaz, yang pertamanya ada 11 ke 9 9 ayat Quran yang saya jumpa, sebab saya pernah menulis satu artikel berkaitan sunnah untuk kita keluar daripada kawasan kita, untuk kita pergi berjalan lah. Kan, Ustaz kata di New Zealand, saya sampai di New Zealand, satu negara yang sangat cantik. Saya di kawasan pergunungan yang salji itu Ustaz, kalau naik negatif tu Allah tak relax. Kan, tengok tu rasa tak macam manusia, sejuk dia tu kan. Jadi pergi berjalan itulah satu sunnah yang baik untuk kita melihat kebesaran Allah. Jadi, dan saya pun memang saya suka keluar. Macam ni bulan 1 ni akan ke China, akan ke Jepun. Semua ada program bersabit dengan dakwah lah. Program dengan dakwah kan. Jadi, sambil kita pergi tengok tu, kita menulis, cari ilham, orang healing kan. Benda-benda yang boleh menambah nilai kebaikan pada sudut agama. Ada 9 ayat Quran berkaitan khas untuk pergi berjalan. Jadi abang kat lelaki kita, abang kat isteri kita, sayang, abang keluar pergi berjalan ni dalam satu sunnah Nabi dah keluar. Baik, itu yang pertama. Ada salah, kata salah, tak salah lah benda tu selagi benda tidak bawa kepada unsur maksiat. Maka silakan, insya-Allah. Baik Ustaz. Jadi sahabat kita ni lah tu, dia kata, Ustaz, adakah dengan merancang self reward tadi tu, buat setiap azam yang berjaya dicapai mampu menjadi pemangkin semangat? Ustaz, apakah sifat yang perlu ada sekiranya kita mahu menjadi support system yang kuat terhadap azab orang lain? Baik, dua soalan pada imtahan kita. Yang pertama berkaitan self reward. Bagus soalan ni. Self reward ni maksudnya kita capai satu benda, maka kita hadiahkan diri kita dengan satu benda, ataupun hadiahkan orang satu benda. Baik. Sebenarnya benda ni kita dah buat daripada zaman kita kecil, Ustaz. Kan? Semua sedang tak sedang, ingat tak ingat je. Ingat dulu kita buat apa? Sekarang ni kita buat apa kat anak-anak? Bila mai bulan Ramadan, kita buat kat anak-anak kita, siapa puasa penuh dapat duit raya. Maka apa berlaku adalah anak-anak kita akan mujahadah. Sebab apa? Nak kepada reward tadi. Maka reward and punishment ni adalah satu benda yang sangat sesuai untuk motivation kita. Maka samalah kita bila dah tua-tua bangka, boleh tak? Kena juga. Agar dia ada, macam contoh kalau orang diet, dia ada sehari untuk cheat day. Cheat day itulah self reward sebab 6 hari dia dah berjuang. Saya dari segi sudut psikologi, untuk pelajar-pelajar tahfiz yang saya jaga, kita buat sistem
6 hari mereka kena ikut kami, 1 hari kami akan cuba fulfill apa yang dia perlukan. Contoh, apa dia nak makan, apa dia nak main, apa yang dia nak, apa-apalah. Ada hari tu dia nak pergi main futsal, dia nak pergi mandi air terjun, dia nak pergi mandi kolam. Kita akan bawa mereka kerana based on performance yang telah mereka win-winkan dengan kita. So benda ni sama dengan diri kita. Kita buat dalam bentuk setiap progres kejayaan itu ada reward yang disebut dengan motivation untuk kita terus buat. Dia macam ni. Kita buat, dia kena rehat. Kita buat, dia kena rehat. Baru dia tak bila sampai satu keadaan dia patah-patah terus. Jangan mau. Sebab dia ada landing point dia tu. Kalau kita main game cik-cik main game Mario sampai checkpoint, kalau kita mati, kita patah balik pada awal ke? Tak. Kita akan patah balik pada checkpoint. Maka checkpoint tu penting. So self reward is a checkpoint transit untuk kalau sampai satu point kita penat, kita hanya back kepada checkpoint tadi. InsyaAllah mudah-mudahan. Yang kedua, soalan berkaitan support system. Apa sifat yang perlu ada sekiranya kita nak jadi support system kepada azam orang lain? Baik, tuan-tuan tulis. Ada 3 benda yang ni kena ada sungguh-sungguh. Yang pertama, percaya pada azam orang lain. Tuan-tuan tak rugi sikit abuk. Tak rugi seduit, orang kena panggil. Bila nak tuan-tuan nak meletakkan kepercayaan kepada azam orang, yang pulun nak condemn tu kenapa? Tuan-tuan tahu tak? Saya tak kata ke orang lain. Saya sendiri, bila dulu waktu lepas arwah Ustaz Murtada, abang saya meninggal, saya kata saya nak beli tanah di situ. Harga berapa juta tanah. Waktu tu. Kemudian, apa berlaku? Orang gelak. Orang kata apa benda dia ni, Mamat ni nak beli tanah harga 2-3, waktu tanah tu total 5 juta. Orang kata apa benda ni nak buat kawasan sungai. Kawasan tu sungai, Ustaz. Sungai tapi bergeran. Cuma orang tak berani tambun sebab kawasan tu nak tambun memerlukan puluhan ribu lori. Lepas saya beli, orang gelak pula. Orang kata apa benda ni nak pergi tambun tu berapa ribu lori? 70 ribu lori. Alhamdulillah, hari ni siap tambun dah. Orang kata pula, bila saya kata saya teringin nak buat masjid yang mesra kanak-kanak dan mesra musafir. Awak dia kata masjid tu adalah ni awak, tak cukup imarah ke? Tak apa, yang ada imarah kan. Saya nak tambah agar orang boleh dapat tumpang untuk sebagai masjid yang tak ada, yang tak tutup 24 jam. Apa benda yang orang tak kata? Maka sebab tu percaya kepada perkataan dan azam orang. Sebab mungkin kita tak mampu nak melaksana, dia mampu melaksana. Maka sebab tu asas yang pertama, pegang dengan satu hadis Nabi, hadis kursi, ana inda zanni abdi bi. Allah di atas sangkaan hambanya. Kalau dia rasa nak buat tu, kita bagi kepercayaan. Anak kita lah mengaji tak cerdik lagi, tapi tanya cita-cita dia nak jadi doktor, percaya dekat dia. Mungkin sekarang nampak sesi otak tak bersambung. Jangan ada buat main, dia jadi super saya. Belajar tingkatan 4, tingkatan 5. Super saya tu menjadikan dia pandai. Mudah-mudahan saya boleh baca darjah 5, Ustaz, tapi UPSR tahun depan UPSR boleh skor. Bukan kata cikgu terkejut, saya pun terkejut. Bukan sebab pandai, sebab nak kata tak pandai lah. Darjah 5 boleh baca. Memang kalau saya hidup zaman ni, saya perasan saya hidup dalam kelas pemulihan dah. Dah betul. Yang kedua, jangan memperlekehkan. Satu, percaya. Yang kedua, jangan merendah-rendahkan. Dia cerita tentang impian, azam dia, bukan untuk kita condemn. Kalau kita tak boleh membantu, jangan kita menyusahkan ataupun jangan kita, kalau tak boleh jadi sebahagian perjuangan, jangan jadi orang yang menghalang perjuangan kawan tadi. Betul, Ustaz? Saya tengok banyak dah kisah-kisah kejayaan orang ni, yang waktu dia cerita tu orang kawan-kawan pelekeh. Tapi bila dia berjaya, kawan-kawan ni yang nak menempel, nak jadi, yang nak jilat ludah yang telah diludah tadi ni. Hang bukan kawan aku. Ingat dah dulu aku kawan hang. Kita naik gerek sekali aku carry hang. Duduk belakang kan. Mailah mula dah cerita-cerita mampu dia tu. Kan, yang ketiga, nak jadi support system, tuan-tuan. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Wa izas tansahaka fansah lahu. Yang banyakkan memberi nasihat. Allah sebut dalam Quran. Allah kata apa? Ilal ladzina amanu wa amilus salih wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Jadi orang-orang yang berpesan-pesan dengan perkara kesabaran dan benda-benda kebaikan. Ini bagi nasihat. Sebab dia ada momen dia lemah atau kita lemah. Bila dia lemah, as a support system, bantu dia dengan apa yang dia minat. Bantu dia dengan apa yang kita boleh bangunkan dia. Sebab bila kita kawan dengan dia, Ustaz, ataupun kita sebagai mak ayah, kita tahu di mana spot ini boleh kita bantu dia. Maka bantulah dengan apa yang kita mampu. Nah, insyaAllah mudah-mudahan dengan 3 benda tadi, percaya dengan azam orang, jangan pelekehkan, dan banyakkan memberi nasihat. Maka tuan-tuan ingat, dalam kehidupan kita ini, bukan what you give you get back.
Tapi what you give, you get more. Tuan-tuan tak merendahkan orang, takkan merendahkan tuan-tuan. Orang, tuan-tuan bantu orang, Allah akan hantar lebih banyak ramai orang yang akan bantu kita. Maka this is how kehidupan ini berjalan, di mana Allah aturkan. Maka trust the process, percaya pada Allah, insya-Allah mudah-mudahan. Saya suka Ustaz sebut bila mana kalau kita tak nak menolong orang buat baik, jangan kita halang orang dalam melakukan kebaikan. Baik Ustaz, kita ada satu soalan yang cukup menarik daripada Mak Etun, yang mana soalannya, bolehkah kita fokuskan azam kita pada satu perkara sahaja? Kerana setiap tahun berbeza, tapi macam tu juga kerana kita dah putus asa. Boleh ke Ustaz? Satu je. Terima kasih pada Maitun berkaitan soalan berkaitan putus asa. Baik, yang pertama Allah sebut dalam surah Az-Zumar ayat 53. Kata Allah, katakanlah hai hamba-hambaku yang telah berlebihan terhadap diri mereka sendiri. Maksudnya dah usaha ni, dah all out gila-gila dah ni. Habis meta, orang kena panggil habis meta. Rapat meta dah ni. Buat. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Walaupun kita dah usaha gagal, bukan takat jatuh, menerak, berguling dah ni, tak dapat juga apa yang kita nak. Maka Allah kata apa? Jangan putus asa. Allah kata apa pada akhiran? Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Kita usaha tu Allah ampun dosa. Kita berusaha tu dah dapat pahala. Walaupun kejayaan tak dapat. Kejayaan yang lebih besar adalah kejayaan di sisi Allah. Maka Allah dah catat sebagai amal kebaikan. Dan dialah yang pengampun lagi maha penyayang. Baik tuan-tuan, sebab tu dalam Quran ni Allah sebut lebih daripada 104 tempat berkaitan sabara, yakni sabar. Maka azam ni tak ada melainkan perlunya sabar untuk kita mencapai azam kita. Kalaulah tak sabar ni tuan-tuan, tak ada, tanyalah ustaz boleh bertahan berbelas-belas tahun ni. Macam-macam ujian Allah bagi. Kan, pagi ni ada teknikal Facebook. Kalau tak sabar, mau ampuk dah sistem hak ada kan, nak geram kan, tapi kena sabar kan. Nak marah kena sabar, nak marah kena sabar, kena sabar kan. Cuma keadaan manusia ni kita kena akui, kadang-kadang dia sampai momen kita burst Ustaz. Dia burst, dia habis rasa tak boleh belah kan. Gagal banyak kali sangat, dia akan rasa burst itu. Maka ambillah masa untuk berehat. It's okay to say we are not okay. Ini terajuk dalam Korea ni. Tak apa habang kita tak okay. It's okay. Sebab kita manusia. Rasulullah pernah ketika mana wafatnya Sayyidatina Siti Khadijah dan juga Abu Talib, Nabi dalam keadaan yang sangat gundah gulana hatinya, sehingga Nabi beruzlah begitu lama. Nabi mengasingkan diri. Kenapa? Mencari kekuatan. But bila kita dah ambil masa, come back stronger. Jangan get a more loser. Come back stronger. It's okay. We are not okay. Sekejap, relax, apa semua. Datang balik dengan kekuatan yang lebih baik, insya-Allah. Sebab tu, kalau tuan-tuan ada berjuang terlalu banyak, ambil masa rehat sekejap. Don't force yourself. Kerana akan jadi irrational dia jadi. Dia akan jadi sangat tak rational. Buat keputusan tak rational sebab dia akan jadi depressed. Maka, don't go for that. Don't force yourself more than 200% because it will get, dia akan jadi benda yang worse. Rehat. Ambil masa rehat. Semayang, baca Quran, kan? Healing. Healing sampai pagi tak balik lagi. Healing dulu. Ambil kebat dan come back stronger, insya-Allah. Jangan putus asa. Inilah adalah larangan agama. Betul, tua-tua kata bertenang-tenang. Jadi kita bertenang dulu para penonton. Selepas ni kita nak bagi tahu kepada Al-Fadhil Ustaz, kita nak tanya kepada Al-Fadhil Ustaz tentang azam kita tahun lepas ni tak settle ke ni. Macam mana kita nak sambung ke, nak buat lain ke, macam mana? Baik para penonton, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hai, saya Ika Fana. Saya memegang watak sebagai Azinda. Assalamualaikum, saya Alif Sata memegang watak Ustaz Taha dalam filem seram Anak Perjanjian Syaitan 2. Di Pawagam berhampiran anda pada 4 Januari 2024. Macam mana nak dekatkan diri dengan Allah? Kebanyakan solat tahajud, solat tengah malam. Sebab waktu tu cuma diri sendiri dan dia. Kembali dalam Tanyalah
Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Terima kasih kepada para penonton yang kekal setia bersama dengan kita sehingga ni dah last vlog dah Ustaz. Jadi maknanya mereka ni memang betul-betul nak dapatkan apa azam tahun ni yang boleh kita lakukan supaya kita jadi orang yang bermanfaat kepada masyarakat dan juga sahabat-sahabat dan juga kejiranan dan sebagainya. Baik, sahabat kita ni Ustaz Izzuddin, soalannya, bagi individu yang gagal mencapai azam tahun-tahun lepas ke tahun ini, apakah cara berkesan untuk refresh minda supaya azam lama dapat dicapai dalam masa terdekat? Macam mana Ustaz? Baik, saya yakin benda masalah ni seluruh dunia menghadapi masalah yang sama. Konflik ni tak pernah habis pun. Dibincangkan ni saya rasa lebih daripada 16,430 kali forum dah. Perbincangan artikel ditulis berkaitan azam yang sebelum ni tak selepas tunai. Apa yang perlu kita buat? Baik tuan-tuan, Nabi dah ajak kita 1400 tahun lepas. Nabi sebut apa? Al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdik pandai ni, pada diri mereka kena ada satu benda, namanya banyak muhasabah diri. Kalau kita panggil postmortem. Kenapa postmortem tuan-tuan? Untuk tahun ni cuba tengok bentang kewangan kita, apa yang kita spend. Cek balik dalam tahun ni apa kena buat. Kalau kata saya panggil, kalau saya akan pastikan kita buat SWOT analysis. Strength, weakness, opportunity, threat. Kena tahu apa kekuatan, apa kekurangan, apa peluang dan apa ancaman dalam setiap usaha yang kita buat ni, apa yang menjadi kekangan dia. Okey, kita nak contoh, kita nak kurus. Kan, kekuatan kita apa? Kekuatan kita mungkin kita ada kewangan. Kekuatan kita ada masa lebih. Kekurangan kita pula malah. Kekurangan apa? Kita sendiri yang kenal diri kita. Ataupun kalau tuan-tuan orang berniaga, buatlah BMC, Business Model Canvas. Boleh search je, tengok dekat internet kan, banyak contoh-contoh BMC yang kita nak crystal clear kan dalam vision perniagaan kita ni, ke mana direction kita. Apa resources yang kita ada. Siapa partner yang boleh jadi part of our fighting ni. So BMC, Business Model Canvas ni sangat perlu. Tapi kita tak buat benda tu. Yang kita tahu, bila tak berjaya je kita salahkan orang. Oh Ustaz, yang ni semua ni lah mereka tak support perniagaan. Macam mana orang nak support perniagaan hang? Masuk haram tak sedap. Lepas tu servis, orang mai sampai gastrik kawan tu. Punya lama tunggu dia punya masakan. Nak order ayak masak ya. Lebih daripada nak buat sistem penyulingan ayak, nak asingkan yang load dengan ayak biasa lagi. Betul Zat. Kadang-kadang servis tu bermasalah. Kita tak muhasabah. Yang kita salah korang. Yang paling teruk bukan salah korang, salahkan jin lah ni. Jin pula? Panggil kita Ustaz sebab apa ni? Oh, kedai saya kena sihir. Bila kita cek, tak ada pula unsur-unsur sihir. Jin pun pening. Akhir zaman ni aku pun kena fitnah, dia kata. Padahal kedai dia tu masak tak sedap, servis bermasalah, tak mesra pelanggan. Mai ambil order macam nak tokok orang. Punya garang. Nak apa? Nak makan apa? Amboi hang ni apa? 7 line. Tester sangat. Kan? Dah hang nak mai ambil order, buatlah cara elok-elok. Assalamualaikum. Saya Ustaz dulu. Waktu saya ingat dekat 4, dekat 5, kalau cuti saya akan kerja di kedai makan. Saya belajar tentang CRM. Customer service ni. Saya ingat ada 1 bulan tu saya dapat gaji lebih rendah daripada saya dapat tip. Dapat tip lagi banyak. Kedai makan ni Ustaz. Ni saya habaq ni, kalau tak percaya try. Siapa yang kerja kedai makan, habaqkan staff dia. Orang mai puji orang. Orang suka dengan pujian. Orang kok mai duduk kan, contohnya kalau dia mai laki bini kan, hati-hati jangan pergi puji bini dia. Memang sakit lah. Oh cantiknya kok, mampu hang. Kan, tu bini orang cik weh. Kalau dia mai ada anak-anak, puji anak dia. Ya Allah, comelnya anak ikut siapa dia ni. Kembang, mak ngepok ni, kembang ni dia hidung. Padahal tak comel tak mana pun, tapi sebutan itu membuatkan dia jadi syok. Tuan-tuan, dia makan dalam keadaan yang walaupun nasi tu tawak, dia jadi cukup rasa. Betul Ustaz. Saya lepas tu kalau saya nak balik, saya tanya mereka sepatah okey tak makanan. Kalau tak okey, saya minta maaf. Bukan kita masak pun, tapi kita pergi macam tu. Ustaz, tip berlambak-lambak. Kan? Bukan mengampu dia. Jangan muhung dia pula. Dia main hudu pergi abang dia. Ya Allah, segok dia kata hari aku hudu. Maka biar bersesuaian dengan ni. Panggil dia dengan panggilan yang kita rasa dia hormat kita. Kita hormat dia. Betul tuan-tuan. Tak salah, tak rugi sikit abuk kalau kita menghormati orang. Sebab tu sistem itu perlu dibetulkan. Tahun ni buat muhasabah. Kalau kita berniaga, apa punca sil kita takat tu saja. Mungkin customer service kita problem, mungkin layanan kita masalah, mungkin sistem kita, management kita bapak payah gila.
Nak beli makanan kat kedai dia, nak kena QR code. Nak QR code pula, maklum tu, nak buka WhatsApp pun 14 tahun sekali. Nak suruh order pakai QR code, lambat sikit. Lambat. Maka kena mesra. Mungkin kalau dia kata Ustaz, restoran-restoran ganas-ganas dah buat dah. Itu restoran ganas-ganas. Ni hang ni kedai cabuk biasa ni seadanya, ataupun you hybrid kan. Orang yang Gen Z yang mampu ni dia pakai yang QR, yang biasa pakai. Saya pergi satu kedai barang ni Ustaz, dia punya sistem tu complicated gila. Kalau nak order tu kenyang dah. Stres rasa. Maka dalam apa jua kena buat SWOT analisis, buat BMC, kena muhasabah lah. Azam tak tercapai, mesti ada something wrong somewhere. Maka betulkan yang wrong itu agar something you get itu will success back, insyaAllah. Okey, baik Ustaz. Jai ada satu soalan. Firman Allah SWT surah Ali Imran, apabila kamu berazam, yakni membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguhnya Allah menyukai orang bertawakal kepadanya. Ramai yang hanya bertawakal namun kurang berusaha dalam menunaikan azam. Bagaimana Ustaz? Apa respon Ustaz tentang ayat Quran berkaitan dengan kita bertawakal kepada Allah SWT? Sebab apa? Sebaik-baik pergantungan itu adalah pergantungan kepada Allah SWT. Mungkin ada doa sikit ke macam mana Ustaz? Baik, terima kasih pada Jai Bola jadi tiu mentang menang Piala Belambok. Alhamdulillah. Berkaitan ayat Quran dibacakan, berkaitan apabila kamu berazam membulatkan tekad, maka bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Surah Al-Imran ayat 159. Tulis ayat 159, jadikan dia sebagai satu amal harian dalam kita tengah duduk down, awak down ke apa semua tu kan, awak ingat saya ada masa untuk down ke apa, ingat baca ayat ni, ketahuilah bahawa Allah sedang memujuk kita untuk Allah bersama dengan apabila kita dalam keadaan putus asa, dalam keadaan nak putus asa tu, masih kita meletakkan kebergantungan kepada Allah. 159 suratul Al-Imran. Yang kedua berkaitan tawakal ni, ingat rukun yang pertamanya adalah wajib berusaha dulu. Wajib kena usaha. Ramai orang yang nak buat satu benda ni, dia buat asal boleh. Jangan buat asal boleh. Pegang satu benda. Contoh kalau nak buat sesuatu, buat betul-betul. Kalau tak mau buat, jangan buat. Nak berniaga betul-betul. Nak nikah betul-betul. Ini lepas menikah buat lebih kurang, layan isteri lebih kurang, layan laki hang lebih kurang. Jangan macam tu. Kan tak boleh dapat anak. Bagi dapat anak betul-betul. Untuk kita ada sistem tanggungjawab yang betul. Kan? Kalau nak berniaga betul-betul. Kalau nak geli, ada orang kata Ustaz saya buat ni nak geli-geli. Kalau nak geli suruh orang geletek. Betul Ustaz? Orang geletek dapatlah geli. Ni yang nak berniaga nak geli. Nak nikah pun ada benda-benda yang you buat asal boleh. Tolong buang perkataan asal boleh dalam hidup. Tapi buat sampai boleh. Buat sampai boleh berbeza dengan asal boleh. Atau Ustaz saya buat ni nak sonok. Kalau nak sonok pergi pampir. Kalau nak pergi pampir, confirm dapat sonok. Mana ada orang sonok pergi pampir kerja Ustaz? Betul Ustaz? Tapi ramai ada orang berniaga riau. Ramai ada orang rumah tangga riau. Menangis. Ramai ada orang belajar menangis. Sebab dalam keadaan yang tidak diletakkan committed. Sebagai kesimpulan, Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kita tentang, Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Imam Baihaqi, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah sangat mencintai dan menyukai golongan orang-orang yang melakukan satu pekerjaan itu dengan penuh itqan. Ini penuh dengan ketekunan dan penuh dengan committed di dalam melakukan sesuatu. Jadi jom saya nak mengajak tuan-tuan untuk azam 2024 ini, ada baki lagi 2-3 hari ini, kita letakkan, membulatkan azam itu agar bukan hanya sembang kali ke sembang gajah terbang, tapi kita buat sampai jadi. Biar jatuh beralaskan tongkat kan, jangan rebah tak bangun-bangun. Tuan-tuan gunalah benda apa pun, rabat ke, berguling ke, bergolek ke, tongkat dengan dagu ke, bangunlah. Kerana dengan bangunnya itulah kita akan ingat selamanya kan? Kita akan pasti rasa manisnya berjuang bila mana daripada Allah memberikan sedikit kejayaan dari segi kefahaman kita. Saya, perjalanan yang saya juangkan jauh lagi Ustaz. Tapi apa yang buat hari ni rasa seronok Ustaz, bila budak-budak boleh main semaya, orang main kuda, orang memanah, orang main mengaji, orang hafal Quran. Ada berpuluh anak murid yang dah habis hafal Quran. Ada yang sekarang buat engineer, ada yang duk buat architecture, ada yang sedang duk buat di Yaman, ada yang duk di Mesir. Jadi semua anak murid dah pergi merata ni rasa, ya Allah, penat lelah kita Ustaz, letih tak? Saya sebulan 15,000 km atas perjalanan, atas kereta. 15,000 km. Bukan
penat Ustaz, tapi seronok bila betul lah apa ada sedikit sumbangan kita yang boleh jadikan sebagai manfaat. Jadi jom kita membulatkan azam atas apa pun, jangan perlekehkan, jangan perkecilkan. Allah, moga Allah bagi manfaat. Baik Ustaz, kita dah berada di akhir siaran. Kita nak minta Al-Fadhil Ustaz untuk mengimamkan bacaan doa penutup kita pada hari ini. Tafadhal Ustaz. Baik, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kepada ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, jiran tetangga kami, sama ada dalam keadaan kami sedar kami tak sedar. Ya Allah, ya Latif, lembutkan hati kami keras dengan dosa dan maksiat telah kami lakukan. Ya Allah, tangan yang kami tadah pada pagi tangan yang banyak buat dosa, yang melakukan kemaksiatan. Ya Allah, dan dengan tangan yang sama kami menadah tangan mengharapkan redha di sisimu. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, yang mentadbir hati-hati kami. Pada kami yang masih ada mak dan ayah, keizinkanlah kami dapat berbuat baik dan berbakti kepada mereka, perelokkan akhlak kami di hadapan mereka, lunak merendahkan suara kami saat kami berbicara dengan mereka. Andai ada perkataan dan perbuatan yang pernah kami lukakan hati mereka, izinkan segera kami mohon kemaafan. Ya Allah, ya Allah, kami takut dengan akhlak yang buruk terhadap kedua ibu dan ayah, Kau akan mengembalikan anak-anak yang derhaka kepada kami nantinya. Ya Allah, ya Allah, kalau Kau takdirkan mereka telah meninggal dunia, permudahkan urusan mereka di sana, lapangkan kubur mereka, isilah kubur mereka sebagai taman-taman syurga-Mu. Ya Allah, ya Allah, sesibuk manapun kami, sebesar manapun pangkat kami, sebanyak manapun harta kami, janganlah disibukkan sehingga nama mereka tidak ada dalam doa-doa harian kami. Ya Allah, pada kami yang sakit, Kau sembuhkanlah penyakit-penyakit kami. Ya Allah, pada kami yang jahil, kurniakan kefahaman ilmu kepada kami. Pada kami yang masih makan harta haram, riba, rasuah, syubhah, maka ampunkan semua dosa-dosa bagi kami. Ya Allah, ya Allah, pada kami yang belum tertunai azamnya yang telah kami tekadkan pada tahun ini. Ya Allah, maka kurniakanlah kekuatan dan muhasabah yang baik untuk kami membetulkan kesalahan-kesalahan kami, untuk kami mencapai azam yang baik pada tahun hadapan. Ya Allah, ya Allah, sebesar manapun ujian ke atas kami, seberat manapun diberikan tanggungan kepada kami, makalah sebaik-baik pelepas daripada segala masalah. Ya Allah, bantulah kami, pimpinlah tangan kami, tautkan hati kami dengan kebaikan dan agama-Mu. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz. Ingat, terus berusaha dan seterusnya letaklah pergantungan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Daya Iman, mohon maaf di atas lanjur kata, terlajak bicara, rezeki. Kita jumpa lagi. Ila liqa, ma'assalamah. Kita tutup majlis dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita jumpa lagi. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.